Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri ulasan khutbah yang dibawakan khas daripada Masjid Negeri Perak. Dan seperti biasa dalam sesi ulasan khutbah pada pagi ini, kita akan membicarakan tentang ataupun berkongsi intipati ataupun intisari daripada khutbah Jumaat pada minggu ini. Dibawakan khas kepada para penonton di rumah dan para pendengar sekalian. Bersama saya pada pagi ini yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Tun Ihsan bin Abdul Karim, Imam Utama Masjid Negeri Perak. Selamat datang diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Kam. Tanpa melengahkan masa, marilah kita pergi kepada bicara kita yang pertama. Untuk soalan yang pertama, suka saya tanyakan kepada Al-Fadil Ustaz. Mungkin Al-Fadil Ustaz boleh kongsikan kepada para pendengar di rumah, apakah tajuk khutbah Jumaat pada minggu ini dan mengapakah tema ini dipilih? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada sahabat kami iaitu Fadil Ustaz Muhammad Haikal. Kaitan dengan soalan apakah tajuk khutbah Jumaat pada minggu ini, insya-Allah pada minggu ini khutbah kita khusus kepada negeri Perak bertajuk Kita Jaga Keluarga. Dan kenapakah tema dan tajuk ini dipilih? Tajuk ini diterima daripada LPPKN yang mana membicarakan selain daripada kita menjaga diri kita seperti mana slogan yang sering kita ungkapkan, kita jaga kita, kita jaga kita. Dalam masa yang sama, sebenarnya bukan sahaja diri kita sahaja yang perlu kita jaga, malah ahli keluarga kita juga kita perlu jaga. Seterusnya kepada konteks yang lebih besar, masyarakat, dan seterusnya kepada satu negara kita ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita jaga keluarga adalah persesuaian sempena tempoh PKP ataupun musim COVID-19 yang melanda kita di saat ini. Itu dia. Terima kasih Ustaz. Jadi seperti yang sudah dimaklumkan, khutbah Jumaat pada minggu ini bertajuk Kita Jaga Keluarga. Secara ringkas Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan pula ataupun kongsikan kepada para penonton di luar sana, apakah ataupun beberapa intisari ataupun intipati daripada pengisian khutbah Jumaat pada minggu ini. Silakan Ustaz. Baik. Kaitan dengan apa yang kita akan bicarakan, apa yang kita akan memberitahu kepada jemaah di dalam khutbah Jumaat pada minggu ini, di antaranya ialah kita akan jelaskan terlebih dahulu apakah itu keluarga, yang mana apakah peranan keluarga, apakah kepentingan keluarga itu. Keluarga ini adalah institusi sosial yang kecil, yang mana daripada pembentukan keluarga yang kecil ini akan melahirkan seterusnya kepada yang lebih besar, masyarakat, negara, khususnya Malaysia ini. Jadi sekiranya kita nak membentuk sebuah negara, sebuah masyarakat yang harmoni, yang sejahtera, maka bermulanya daripada yang lebih kecil seperti keluarga. Jadi peranan keluarga ini sangat-sangat penting, kerana pendidikan terawal bermula daripada rumah. Maka apabila rumah kita harmoni, insya-Allah akan merebak kepada yang lebih besar,
seperti masyarakat dan juga negara kita khususnya Malaysia. Jadi di dalam perbincangan kita lain, di dalam khutbah yang kita akan bicarakan pada tengah hari ini nanti, kita diingatkan juga kenapa kita jaga keluarga. Kerana kes yang kita tahu iaitu COVID-19 semakin meningkat, ataupun kita kata pun trend yang tidak menunjukkan penurunan dalam masa terdekat. Alhamdulillah, walaupun kalau kita melihat kepada sebahagian negeri di Malaysia yang telah dilepaskan daripada tempoh pergerakan tu, tempoh orang kata apa, pergerakan masyarakat ni, PKPB ni maknanya alhamdulillah satu benda yang baik. Tetapi khusus bagi kita negeri Perak, nampaknya trend itu tidak seperti mana negeri-negeri yang lain. Semalam pun kalau kita dimaklumkan melalui MKN dan KKM bahawa kita masih lagi mendapat kes baru 79 kes, yang mana ini kalau kita dalam bahasa kita ni masih istiqamah lagi lah dengan jumlah-jumlah yang tersebut. Ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan orang mendengar yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita khususkan kepada keluarga? Sebab kita tengok segelintir ataupun sebahagian daripada masyarakat kita, mereka mengambil sambil lewa. Mereka tidak mengambil berat tentang menjaga keluarga. Dan ini kita semua perasan. Bagaimana kalau kita lihat di luar sana, ramai lagi yang masih membawa anak-anak kecil, membawa dalam kelompok yang ramai, tidak mengendahkan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Ini sangat-sangat kata apa, dari segi akhlaknya dia sangat-sangat runtuhlah, kerana ini melambangkan bahawa masyarakat kita, inilah sikap kita, inilah sifat kita yang suka melanggar dan tidak patuh kepada SOP. Jadi peringatan kita hari ini untuk kita sama-sama ingat kembali bahawa kita mesti jaga keluarga kita. Ya, kerana COVID-19 ini, walaupun kita dengar berbagai-bagai konspirasi yang disebutkan, tapi kita lihat juga berapa ramai yang ada di kalangan kita telah pergi meninggalkan kita kerana mendapat musibah bila terkena COVID-19 ini. Dan di antara perkara yang kita boleh laksanakan sepanjang tempoh PKPB ini untuk kita menjaga keluarga kita, yang saya boleh sarankan ataupun kita boleh ambil daripada khutbah ini, yang pertama adalah kita memupuk hubungan kekeluargaan itu, ya, memupuk hubungan kekeluargaan itu, yang mana bila kita sentiasa banyak masanya kita berada di rumah, kita cuba wujudkan suasana hubungan sosial yang terbaik di dalam keluarga. Jangan kita asyik dengan handphone kita, dengan main game kita. Masa inilah Allah beri peluang sebenarnya kepada kita untuk merapatkan hubungan silaturahim di antara keluarga, anak dengan ayah, mak dengan ayah, mak dengan anak dan seumpamanya. Yang kedua, kita juga mengharapkan peningkatan komitmen daripada pihak-pihak tertentu. Contohnya seperti mana yang dilakukan oleh LPPKN ini, yang mana mereka menghantar khutbah untuk kita mengingatkan bersama-sama. Ini adalah platform yang terbaik di dalam khutbah, kerana ketika itu perhimpunan ramai orang umat Islam, khususnya lelaki, untuk mendengar khutbah. Dengar khutbah, jangan tidur. Dan yang ketiga, apa yang saya boleh sampaikan di sini ialah kita, bila kita dah ada ruang, kita dah ada peluang duduk bersama-sama dengan keluarga ni, kita tanamkan nilai-nilai murni. Contohnya apabila kita tidak dibenarkan, mungkin di zon merah, tidak dibenarkan untuk melakukan solat Jumaat, hanya 6 orang sahaja dibenarkan untuk solat waktu dalam waktu-waktu tertentu, khusus pada 5 waktu yang telah Allah berikan kepada kita ini. Jadi kita tanamkan nilai murni, kita jemaah di rumah bersama keluarga, anak-anak kita cuba tanamkan minat untuk solat berjemaah.
maka ini adalah saranan-saranan yang saya rasa kita boleh lakukan sepanjang kita berada bersama dengan keluarga dalam tempoh PKPB ini, ya. Jadi itu saja saya rasa yang boleh kongsikan melalui khutbah yang insya-Allah akan disampaikan oleh para khatib di negeri Perak ini pada hari ini. Dan sama-samalah kita, saya ingatkan kembali, jaga kita, jaga keluarga kita, jaga kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang sangat benar saya kira dan sangat menarik untuk kita bawa pulang dan amalkan bersama. Sebagai penutup, mungkin soalan ini Ustaz di luar sikit lah daripada topik kita pagi ini tentang khutbah. Saya tanya susah ya. Dan saya ingat nak tanya soalan ni pun supaya tak ada pihak di luar sana yang mengatakan pihak masjid tak cakna kepada persekitaran ataupun isu semasa. Jadi soalan yang saya nak tanya kepada Ustaz, mungkin apa kata-kata akhir ataupun nasihat daripada Ustaz tentang situasi terkini yang melanda negeri kita, negeri Perak yang kita sayangi ni, khususnya tentang musibah banjir yang menimpa saudara mara kita di bahagian Serai dan kawasan sekitar. Mungkin ada nasihat daripada Ustaz yang boleh kita ambil iktibar daripada musibah ini, yang mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita semua. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, memang betul soalan ini memang lari daripada konteks khutbah kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tapi ini adalah soalan yang sangat baik, yang mana kita sebagai umat Islam, kita kena ambil cakna urusan keluarga saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara Islam kita, ya. Seperti mana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, maknanya kita ni tak beriman lagi sekiranya kita tidak sayang saudara kita seperti mana kita sayang diri kita. Jadi apa yang menimpa saudara-saudara kita di beberapa tempat, khususnya di negeri Perak ini, memang ia sangat-sangat memedihkan kita. Kerana dalam, kita katakan dalam situasi yang kita katakan COVID-19 ni, maknanya dah ramai kesusahan yang dah banyak kesusahan yang melanda ramai orang. Ditambah pula musibah yang terbaru apabila kita tahu di hujung-hujung tahun ini selalunya musim penghujan ataupun musim hujan ni. Jadi yang melanda keluarga, sahabat kita, saudara kita, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala supaya diangkatkan musibah ini, diringankan musibah ini kepada sahabat-sahabat saudara kita khusus, dan selain itu juga kepada diri kita juga. Mungkin kita rasa kita duduk di daerah ini tidak terkena kepada kita, tapi dalam masa yang sama mereka masih lagi saudara dan sahabat kita, dan mereka masih lagi duduk dalam negeri yang sama seperti kita, iaitu negeri Perak. Jadi nasihat saya ialah bagi yang terkena musibah, bersabar di atas musibah yang melanda. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak menguji manusia itu selain daripada kemampuan dia. Jadi Allah nak uji kita tu, nak mendapat kita mendapatkan pahala yang lebih untuk mengurangkan dosa kita. Jadi ini kepada yang terkena musibah. Tapi yang bagi kita, apa yang kita mampu selain daripada berdoa, kita juga kalau kita mampu dari segi kewangan, dari segi tenaga, bantulah. Walaupun mungkin kita menghadapi sedikit kekangan di musim PKPB ini, iaitu kita nak bergerak bebas, tidak sebebas seperti mana kebiasaan. Dengan nombor baharu ataupun tempoh PKPB ini, kita ada sekatan-sekatan jalan raya yang mana kita tidak boleh pergi tanpa sebab. Jadi yang boleh pergi, yang berdekatan, insya-Allah bantulah saudara-saudara kita. Dan kepada yang berada di negeri Perak ini, walaupun kita nampak trend hujan itu dah kurang, tapi semalam dikabarkan kita juga melihat bahawa hujan turun dengan selebat-lebatnya. Jadi kemungkinan berlaku kepada tempat-tempat lain atau tempat yang sama banjir itu masih ada. Jaga diri, jaga keluarga, iaitu jangan banyak bermain di luar rumah, ya. Pastikan barang-barang itu diletakkan di tempat yang selamat, ya.
kita baru ni ada dalam saya rasa 5-6 hari lepas kita dah terima bahawa dalam banjir ni ada orang meninggal. Meninggal lah. Jadi tolong jaga anak-anak kita, khususnya yang kecil-kecil lah, yang masih tak mampu untuk mengawal diri mereka, kerana musim penghujung musim banjir ini apa-apa saja boleh berlaku, apa-apa saja boleh berlaku. Jadi sama-samalah kita doa, sama-samalah kita bermunajat kepada Allah SWT supaya diangkatkan musibah ini, seterusnya kita dapat menjalani kehidupan seperti kebiasaan. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang diberikan. Dengan jawapan daripada pihak Ustaz tadi, saya kira kita majlis pada pagi ini ataupun sesi pagi ini tiba di penghujungnya. Kepada sidang pendengar, penonton, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah di rumah, sama-samalah kita ambil iktibar dan kita ambil pengajaran supaya apa? Supaya dalam musim PKP ini pun kita masih lagi ada rasa untuk ingat pada agama, untuk ingat pada sesama manusia, dan mudah-mudahan benda ini memberikan kebaikan banyak di dunia dan akhirat kepada kita semua. Sehingga itu kita bertemu lagi dalam sesi ulasan khutbah pada minggu akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.